Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 EDUP 3053 Teknologi dalam Pembelajaran, Model Reka Bentuk Pengajaran Asia. Yang pertama sekali saya akan mengenalkan kepada semua ahli kumpulan. Kami dari kumpulan 2. Yang pertama ialah Hanif Iqmal bin Mat Husin. Yang kedua ialah Iman Akmal bin Muhammad Zamri. Dan yang ketiga adalah saya, Muhammad Arif Syahmi bin Mat Siddiq. Dalam pembentangan model Asia, ada 6 aspek yang perlu diteliti. Aspek yang pertama ialah analisis. Analisis terbahagi kepada 9 bahagian. Yang pertama, kelas. Dalam kelas yang digunakan adalah tahun 3. Seterusnya ialah tahap murid. Tahap murid dalam kelas tersebut adalah sederhana. Bilangan murid di dalam kelas. Bilangan murid di dalam kelas tersebut adalah seramai 24 orang. Umur mereka adalah semuanya berumur 9 tahun. Jantina di dalam kelas tersebut terdiri daripada lelaki dan perempuan. Lokasi sekolah adalah sekolah di luar bandar. Gaya belajar menggunakan model gaya pembelajaran VAK iaitu Visual, Auditory dan Kinestetik. Peratusan untuk VAK adalah visual ialah 50%, auditory 20% dan kinestetik 30%. Pengetahuan yang sedia ada oleh murid ialah murid biasa menggunakan kata nama khas dalam kehidupan seharian. Aspek seterusnya ialah S iaitu state objektif ataupun objektif untuk laman web yang telah dibina. Dari segi kognitif, di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti golongan kata nama khas dengan betul. Yang kedua, murid dapat menggunakan kata nama khas mengikut konteks dengan betul. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya iaitu Iman Akmal. Seterusnya ialah aspek pilih kaedah, media dan bahan. Kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kaedah perbincangan. Di mana semasa guru dan pelajar memasuki Google Meet, menghadiri kelas di dalam Google Meet, guru akan mengajar pelajar dengan kaedah perbincangan. Seterusnya, kaedah penerokaan. Kaedah penerokaan ini digunakan ketika menggunakan laman web yang telah diberikan oleh guru. Seterusnya ialah kaedah berpusatkan murid. Kaedah ini digunakan ketika murid melakukan tugasan atau latihan pengukuhan. Dan kaedah yang terakhir ialah kaedah berpusatkan bahan. Di sini guru menggunakan bahan seperti media, laman web dan komputer untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah media yang digunakan. Media yang digunakan ialah komputer riba dan telefon pintar. Seterusnya, perisian Google Meet dan Google Classroom. Selain itu, WhatsApp juga digunakan untuk memudahkan interaksi antara guru dan pelajar dan laman web untuk PDP yang akan dilakukan. Seterusnya ialah bahan sumber pembelajaran, iaitu media 2D, iaitu jadual atau gambar, laman web dan buku teks. Seterusnya ialah aspek guna media. Media 2D iaitu jadual atau gambar digunakan dalam laman web bagi menarik minat murid. Media ini dipamerkan pada halaman utama laman web bersama pengenalan kepada tajuk pembelajaran.
Tayangan video digunakan semasa langkah pertama membantu murid untuk lebih memahami mengenai tajuk pembelajaran dengan mengklik pada play button video pada web tersebut, dan murid dapat melihat video tentang tajuk yang ingin dipelajari pada hari tersebut. Seterusnya ialah laptop atau telefon pintar digunakan untuk mengakses laman web tersebut, dan lembaran kerja atau latihan disediakan dengan pelajar menekan button latihan yang terdapat pada laman web tersebut yang mengandungi soalan dan jawapan yang perlu dipilih mengenai tajuk yang dipelajari bagi tujuan pengukuhan. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang, iaitu Hanif. Seterusnya saya akan menerangkan aspek A, iaitu require learner participant ataupun dalam bahasa Melayu iaitu tindak balas daripada pelajar. Okey, kaedah yang digunakan adalah pembelajaran yang berpusatkan murid. Kaedah pembelajaran ini mampu merangsang minda dan tingkah laku murid. Okey, contoh aktiviti yang boleh dibuat adalah aktiviti melabel kata nama khas mengikut kumpulan yang betul, seperti dalam latihan yang telah disediakan. Aktiviti ini mampu untuk mencetuskan pengalaman baru kepada murid sebab mereka dapat mempelajari sesuatu yang baru berbanding hanya guru hanya menerangkan sesuatu tempat. Jadi mereka mampu untuk meneroka sesuatu benda yang baru. Okey. Tindakan yang perlu dibuat untuk mencapai ataupun menilai pencapaian murid adalah mengedarkan soalan-soalan yang berkaitan di akhir pembelajaran, iaitu menamakan dan mengkelaskan kata nama khas bagi menguji kefahaman murid setelah diajar. Okay, murid juga dapat membuat kesimpulan dan rumusan daripada keseluruhan dan pembelajaran dan media yang digunakan. Okay, murid boleh guna I-Think ataupun peta minda. Okay, setelah latihan diberikan, guru perlu serta-merta menggunakan ataupun memberikan pengukuhan kepada murid supaya mereka itu memberi tindak balas yang betul. Ini sebagai satu kaedah merangsang atau memberi motivasi kepada murid untuk mereka seterusnya menarik untuk mereka terus terlibat dalam aktiviti yang dijalankan di dalam bilik darjah. Okey, sekiranya guru itu menyediakan bahan yang kreatif dan mampu menarik minat murid secara mendalam, perkara itu mampu untuk memupuk budaya berfikir murid. Seterusnya akan menyebabkan objektif pembelajaran itu dapat dicapai. Okay, oleh sebab itu, guru perlu memastikan bahan-bahan dan media yang dipilih berdasarkan model Asia itu perlu dan wajib merangsang tingkah laku dan minda murid sepanjang proses PDP berlaku. Okay, aspek yang terakhir E, iaitu evaluate and revise, iaitu nilai dan semak. Okey, menilai itu adalah satu proses untuk melihat keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan di dalam bilik darjah. Okey, penilaian, sesuatu penilaian ataupun pentaksiran itu boleh dijalankan setelah proses BDP itu selesai. Penilaian juga boleh digunakan untuk
menilai keberkesanan ataupun kekuatan bahan dan media yang dipilih serta pencapaian mengikut aras kebolehan mereka. Okey, setelah tamat proses BDP, penilaian perlu dilakukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan serta keberkesanan bahan dan media yang digunakan. Supaya kita dapat membuat penambahbaikan semaksimum yang mungkin dalam pembelajaran. Okey, menurut Yusof pada tahun 2006, beberapa aspek yang perlu difikirkan dalam menentukan pencapaian adalah penilaian adalah seperti berikut. Okey, A. Adakah objektif pembelajaran kita pada hari itu tercapai? Yang kedua, adakah alat atau bahan media yang digunakan itu dapat membantu proses PDP berlangsung? Okey, adakah yang seterusnya, adakah kesemua pelajar menggunakan alat atau bahan media dengan betul? Dan yang keempat, adakah suasana pembelajaran itu selesa? Dan yang terakhir, adakah peluang pemerhatian individu diberi supaya tidak ada pelajar yang tercicir dalam pembelajaran? Okay, kesimpulannya, model action ini mempunyai asas kukuh yang dijadikan panduan pembinaan bahan media dalam PDP sebab berdasarkan kajian yang lalu, model ini bukan sahaja memberi panduan kepada guru dalam pengajaran dan pembelajaran, tetapi model ini mempunyai ciri-ciri yang terkandung yang dapat mengubah tanggapan pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang dikatakan sebagai membosankan. Okey, jadi sekiranya model action ini digunakan sepenuhnya dalam menyediakan bahan media untuk pengajaran dan pembelajaran, sudah semestinya murid akan sentiasa menunggu kedatangan guru untuk mengajar. Pengajaran itu akan menjadi lebih mudah, menarik dan berkesan. Saya rasa itu sahaja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.